أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat meneruskan majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dan dimuatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama salaf yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah, dalam usianya sekitar iaitu 70 tahun. Dalam kitabnya yang sangat besar sekali faedahnya, iaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana kitab ini memuatkan 56 bab yang memperihalkan tentang hampir keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pribadi Nabi SAW, dari segi fizikalnya, karakternya, tabiatnya, perangainya, kegemarannya, dan juga akhlak Nabi SAW, agar diketahui oleh umatnya. Maka dengan itu mereka telah menunaikan salah satu kewajipan terhadap Rasul mereka itu, iaitu ma'rifatu Nabi, mengenali Nabi SAW. Maka seseorang itu tak akan terlahir padanya rasa cinta yang mendalam dan keinginan serta dorongan yang kuat untuk mencontohi seseorang, kecuali apabila dia mengenali pribadi tersebut secara komprehensif. Dan itulah yang diwajibkan bagi kita sebagai umat Nabi SAW. Maka jika kita ingin yang memperolehi dua perkara tersebut, iaitu kecintaan yang dalam, kecintaan yang benar, kecintaan yang tulen, dan juga untuk kita dapat mencontohi Nabi SAW dengan sempurna, maka tidak ada jalan lain melainkan kita hendaklah mengetahui, mempelajari, mengenali lebih dalam tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah satu jasa yang sangat besar yang telah diusahakan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Tinggal kita hanya membaca, memahaminya, dan mengambil faedah daripadanya. InsyaAllah kita sudah berada di hujung-hujung bab daripada keseluruhan 56 bab sebelum ditutup dengan kesimpulan. Kita sekarang berada pada bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-51, iaitu babu ma jaa fi asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang pada menyatakan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bukan hanya satu nama. Sudah tentu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pokok, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis-hadis, begitu juga dalam Al-Quran, ada satu ayat yang menjelaskan bahawa nama Nabi SAW adalah Ahmad, iaitu dalam surah As-Saff. Nanti kita akan datangkan penjelasannya. Jadi nama Nabi SAW ini lebih daripada satu menunjukkan bahawa Nabi SAW memiliki keistimewaan yang tersendiri. Kerana kaedah menyebutkan bila sesuatu itu memiliki lebih daripada satu nama,
apatah lagi banyak nama. Dan nama-nama itu merupakan nama-nama yang indah, yang syarat dengan makna, atau nama-nama itu dalam bentuk panggilan. Ya, panggilan, ya, seperti kunyah dan sebagainya, maka itu menunjukkan keutamaan dan keistimewaan. Kerana biasanya pada nama-nama itu terkandung sifat-sifat. Ya, dan nama-nama yang indah itu akan melahirkan sifat-sifat yang indah. Ya, sekadar analogi, tapi ini jauh. Ya, permisalan ini untuk mendekatkan pemahaman. Ya, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala disebut yang memiliki asmaul husna wa sifatul uzma. Allah Taala memiliki nama-nama yang tak terhitung. Tapi nama-nama yang terhitung yang kita hendaklah mengetahuinya adalah tersimpan di dalam, terdaftar dalam 99 nama. Menunjukkan 99 nama itu adalah nama-nama Allah Ta'ala yang sangat indah. Dan nama Allah yang pokok adalah Allah. Ya, Allah Azza wa Jal atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang lain yang Allah khabarkan kepada makhluknya, itu yang ada di dalam Al-Quran dan itu yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Adapun nama-nama lain ada yang Allah tidak zahirkan, tidak nyatakan kepada hamba-hambanya. Dan setiap nama Allah itu adalah sifat-sifat Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Ya, seperti nama Allah Ar-Rahman. Ya, yang Allah memiliki sifat yang maha pengasih. Sifat Allah adalah pengasih. Nama Allah adalah yang maha pengasih. Dan begitulah seterusnya. Baik, kembali. Jadi nama Nabi SAW di dalam hadis-hadis menunjukkan tentang keistimewaan peribadi Nabi SAW. Bukan hanya sekadar nama, tapi menunjukkan pada makna yang terkandung di dalamnya. Baik, di dalam bab ini Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah memperkenalkan kepada kita yang menerusi beberapa hadis. Jadi hadis yang dipaparkan di dalam bab ini yaitu yang berjumlah 3 ataupun 4 hadis. 1, 2, 3. Ya, jadi 3 hadis yang dipaparkan di dalam bab ini. Baik, Syakir baca hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-366. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-imam al-faqih al-hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi asma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. Baik, hadis yang pertama di dalam bab ini daripada 3 hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, yang diriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Ya, Nabi SAW mengkhabarkan kepada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW memiliki lebih daripada 1 nama. Ya, iaitu yang pertama, aku ialah Muhammad, aku ialah Ahmad, dan ia ialah Al-Mahi, iaitu penghapus. Di mana dengan kedatanganku Allah hapuskan kekufuran. Aku ialah Al-Hashir, ia pengumpul. Dalam Quran ada surah nama Al-Hashar, pengumpulan, hari pengumpulan, di mana akan dikumpulkan manusia selepas kedatanganku. Dan aku juga adalah Al-Aqib, iaitu orang yang terakhir. Ya, dan Al-Aqib itu ialah orang yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Mana Nabi SAW adalah Rasul dan Nabi yang terakhir yang diutuskan di tengah umat manusia. Jadi di sini disebut Nabi SAW memiliki 5 nama. Dan tentunya nama Nabi SAW yang pertama adalah Muhammad. Apa makna Muhammad? Iaitu yang dipuji. Yang dipuji. Kenapa Nabi SAW memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji? Sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul, sejak kecil, ketika mana masyarakatnya hidup dalam keadaan jahiliah, Nabi SAW langsung tak terkena percikan walaupun sebesar zarah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sama ada dari sudut tabiat manusiawinya sebagai seorang anak-anak kecil, Nabi SAW tak terlibat di dalam menghabiskan masa bermain-main seperti anak-anak kecil yang suka menghabiskan masa bermain-main. Memang tabiat anak kecil seperti itu. Dan itu di antara bentuk penjagaan Allah Ta'ala. Sampai Nabi SAW besar,
Ya, sehinggalah Nabi SAW sangat dikenali di kalangan kaum Arab ya Mekah ya sebagai seorang yang al-amin, sangat jujur, sangat amanah. Ya, baik tingkah lakunya, akhlaknya superb, menakjubkan. Ya, maka sebab itulah Nabi SAW dipuji. Walaupun ketika mana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, orang-orang kafir tetap memuji Nabi SAW di dalam hati mereka. Walaupun lisan mereka berbeza. Kerana apa? Kerana kesombongan, kedegilan, keingkaran. Tapi hati kecil, hati nuraninya tetap dia mengakui akan betapa baiknya akhlak Nabi SAW, bagaimana terpujinya pribadinya. Kita bagi contoh. Ketika Nabi SAW ya, berhijrah, sebelum Nabi SAW berhijrah, apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW pesan kepada Ali radhiyallahu an agar apa? Segala barang-barang yang dititipkan kepada Nabi SAW untuk disimpan ya daripada orang-orang kafir musyrikin itu hendaklah dikembalikan, dipulangkan balik pada pemiliknya. Lihat, Nabi SAW sangat dipercayai. Walaupun orang kafir musyrikin ya menentang, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi SAW, tapi tetap mereka mempercayai Nabi SAW. Jadi sehingga barang-barang mereka itu dititipkan, diminta kepada Nabi SAW untuk menjaganya. Dan betapa pula amanahnya Nabi SAW ketika nak berhijrah. Ya, Nabi SAW perintahkan untuk dikembalikan kepada musuh-musuh dia, orang kafir musyrikin. Padahal boleh saja ketika itu Nabi SAW bawa sekali semuanya. Betul kan? Atau suruh kan? Kerana apa? Memang patut pun, kerana mereka ingin yang membunuh Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa terpujinya Nabi SAW. Sebab itu kita hendaklah sentiasa ya berselawat pada Nabi SAW sebagai tanda syukur kita di atas ya kita ini dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi SAW. Sebab itu hendaklah kita sebagai tanda syukur iaitu sentiasa berselawat, apatah lagi pada hari Jumaat ini. Dan orang-orang kafir ini, walaupun lisan mereka itu ya berbicara lain, ya walaupun hati mereka itu ya berbicara lain, ya namun mereka tetap ya tidak mengingkari bahawa Nabi SAW itu adalah seorang yang benar. Ya, jadi nama Nabi SAW ini Muhammad. Kerana apa? Kerana di antara bentuk yang kejahatan lisan orang-orang kafir musyrikin ini tak tahu nampak jalan bagaimana nak mencerca Nabi SAW. Maka mereka memanggil Nabi SAW, dia menamai beliau sebagai Muzamman. Ya, yakni yang tercela. Tak ada arah dah. Nak panggil nama sekarang Muhammad, nama yang terpuji. Ya. Macam mana nak cari jalan supaya panggil nama tu sendiri dah nama yang buruk. Macam kita lah. Ya, ada kawan namanya apa? Nama Muhammad jugalah. Tapi kalau masyarakat panggil Mamat, memburuk dia. Ya, atau Mak Tolol. Tu. Mak Tolol datang dah, Mak Hitam datang dah. Itu kan dalam bentuk mengejek, mencela, padahal nama dia elok Muhammad. Dia tukar nama tu. Ya, Muhammad jadi bentuk lain. Ya. Tu. Ya, Mak Kojol datang dah, Mak Kojol. Padahal nama dia Muhammad. Itu dilarang. Ya, mencerca. Dan ini sunahnya orang kafir musyrikin. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wala'nahu yastami'una muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad." Apakah kamu tidak takjub bagaimana Allah Ta'ala memalingkan dariku terhadap celaan dan laknat orang kafir Quraisy terhadapku? Allah jaga Nabi SAW. Mereka mencela Nabi SAW, nak tukar nama Nabi SAW. Mereka panggil apa? Mereka mencela Muzamman dan melaknat Muzamman. Dan aku adalah Muhammad. Tu Allah defend Nabi SAW. Nama Nabi SAW datanglah daripada arah mana pun kamu tak akan dapat elakkan. Sebab tu kaedah ni kadang diguna orang di sepanjang zaman. Ketika mereka nak memburuk-burukkan seorang, mereka beri gelar-gelar yang buruk. Ya, beri gelar-gelar yang buruk. Nak menjauhkan manusia daripada kebenaran. Seperti mana mereka nak menjauhkan manusia daripada Nabi SAW. Ya, cuba kita lihat contoh di lapangan. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, yang mendakwahkan tauhid. Dia menegakkan akidah, menjauhkan kesyirikan. Dia memerangi seluruh kesyirikan yang berlaku di zaman dia. Mengajak berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Menjauhi kebidahan, khurafat, tahayul yang sangat berluasa di zamannya. Ya, sehingga ulama di zaman itu tak boleh buat apa-apa. Bahkan ada di antara ulama itu terlibat sekali dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal mereka wajib mengingatkan masyarakat. Lalu datang Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, iaitu melawan kebiasaan mereka itu, mengajak mereka kembali kepada Islam yang sebenar, Islam yang asli, yang original. Lalu di antara para ulama itu yang memiliki kepentingan, kerana pengaruh mereka telah tercabar dengan kedatangan Syekh Muhammad rahimahullah,
lalu mereka nak menyerangnya, maka mereka membeli gelar-gelar yang buruk. Apa dia? Dia membeli gelar Wahabi sampai sekarang. Ya, kalau orang-orang yang objektif, adil, bila mereka mengkaji daripada kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh rahimahullah sendiri, tentu mereka tidak akan terperangkap dalam perangkap yang terjerbak dalam fitnah yang sama seperti yang dilakukan oleh orang. Sebab itulah Allah ajar kita tabayun, bersikap adil. Ya, bila ada tuduhan, maka kita sendiri yang mencari kebenaran. Benar atau tidak tuduhan itu? Ya, bagaimana nak tahu kebenaran seseorang itu atau dia berada di pihak yang salah? Bukan kita mendengar daripada ucapan pihak lawannya, tapi hendaklah kita sendiri mengambil tahu daripada sumber yang primer, sumber yang utama apa? Iaitu kitab-kitabnya. Bandingkan dengan di lapangan, sama tak? Ya, bila berbeza, hendaklah kita kembali kepada sumber primer. Ya, jangan kita menggunakan sumber sekunder. Dan ini memang diajar pun dalam disiplin ilmu di universiti umpamanya. Nak buat degree, nak buat master, nak buat tesis, nak buat PhD, mesti daripada sumber primer, bukan sumber sekunder. Sumber yang utama tu yang original daripada penulis tu, orang yang kita kaji tu, bukan daripada pengkaji terhadap orang yang dikaji, bukan. Itu hanya sekadar membantu. Ya. Contoh lain. Ya, di antara ulama yang selalu diserang, dituduh ialah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi orang mengambil perkataan orang yang datang kemudian untuk mendiskreditkan dia, menghukum dan sebagainya. Ya, tanpa menoleh kepada sumber yang paling primer. Siapa? Orang yang paling dekat dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah murid-muridnya, guru-gurunya, dan muridnya ramai. Ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ni semua ulama bukan sealiran dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari sudut mazhab. Mereka mazhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah rahimahullah bermazhab Hambali. Ya, daripada imam-imam yang lain banyak di zamannya. Imam Al-Mizzi, ya, dan sebagainya. Tiba-tiba mereka mengambil pendapat ulama yang datang jauh yang tak pernah bertemu pun. Iaitu contoh mereka mencari celah. Cari dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitabnya kitab apa Ad-Durrah Al-Kamina, ya, tentang biografi. Sepatutnya bukan perkataan dia, perkataan di pengarang yang datang kemudian hendaklah ditimbang dengan perkataan primer. Ini kaedah yang sepatutnya, tapi begitulah. Orang-orang jika mereka tidak ingin mencari kebenaran, mereka akan cari syubhat-syubhat. Maka tinggalkanlah orang seperti itu kerana mereka tidak melakukan keadilan. Di hak seseorang itu hendaklah diadili dengan benar. Jadi Nabi SAW dipertahankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tetap, walaupun mereka menuduh macam-macam, memburukkan nama SAW, tapi tak pernah lekat di bibir manusia. Tetap orang kembali kepada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, indah sekali. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang membuat syair dalam kitabnya Qasidah Nuniyah. Ni sekitar 1000 bait-bait. Ya, semua indah kitab itu. Dan disyarahkan oleh para ulama. Ya, kitabnya ada syarah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah kalau tak silap. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah berkenaan bab ini? Hum yashtumuna muzammaman wa Muhammadun an syatmihim fi ma'zilin wasyani. Sa'sanal ilahu Muhammadan an syatmihim fil labzi wal ma'na huma sinwani. Mereka mencela Muzamman, sedangkan Muhammad jauh dan terlindungi dari celaan mereka. Ilah, yakni Allah, melindungi Muhammad dari celaan mereka, baik dalam lafaz dan maknanya. Keduanya adalah sama. Tu tak boleh. Namun Nabi SAW kau nak paling macam mana pun, ya, nak dipalingkan, nak melakukan apa? Ya, nak melakukan apa? Ubah makna apa? Tahrif. Nak buat tahrif tak boleh. Tahrif sebutan, tahrif makna pun dua-dua tak boleh. Tetap terjaga. Allah jaga Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Kemudian nama Nabi SAW yang kedua adalah Ahmad. Ya. Muhammad tadi maksudnya yang dipuji. Ahmad maksudnya yang terpuji. Tu. Ya, sama maknanya. Ya. Kemudian paling terpuji. Maknanya tingkat kepujian yang tertinggi. Ahmad. Ya. Dia pakai apa isim apa? Tasghir. Apa ni? Isim tafdil. Isim tafdil. Menunjukkan keutamaan. Setinggi-tinggi keutamaan. Tu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mahi. Ya, nama Nabi SAW juga dipanggil gelarannya sebagai Al-Mahi. Yang ini kedatangan Nabi SAW, maka akan terhapuslah ya segala kekufuran, kemusyrikan di atas muka bumi. Al-Mahi, penghapus. Ya. Maka terhapuslah kesyirikan di bumi Mekah dan Madinah. Kemudian tersebarlah ya tauhid ke seluruh penjuru seantero dunia sampai sekarang. Islam masuk ke mana-mana tempat ada manusia. Dulu negara Eropah itu adalah dikuasai oleh Kristian sepenuhnya.
Sekarang lihat Islam sedang bangkit di negara-negara Eropah. Betul kan? Islam sedang bangkit di negara Eropah. Sehingga dikuatiri oleh orang-orang Kristian dan musuh-musuh Islam. Di Amerika jutaan umat Islam. Pergilah ke mana-mana bandar besar, New York, Chicago, ya, dan sebagainya. Ya, kita akan temui orang Islam dengan mudah. Pergilah ke England, Great Britain, landed saja boleh nampak macam-macam orang Islam daripada seluruh pelosok dunia. Ialah negara Commonwealth, negara yang dia jajah tu semua pergi ke tempatnya, berhijrah ramai. Sehingga mayor iaitu Datuk Bandar London pun orang Islam. Masya Allah. Sehingga di setengah tempat tu, kampung tu semua kampungnya orang Islam Pakistan. Satu kampung. Tu macam kita lah. Ya, ada satu kampung daripada orang luar. Betul kan? Kampung apa? Kampung Pakistan dekat Nilai. Ya, kedai-kedai semua kedai dia. Ya, seperti di Pahang, di tepi sungai Pahang ada kampung orang Kemboja. Orang Kemboja. Ya, ada banyak tempat begitu. Masya Allah. Ya, jadi pergilah negara mana pun. Pergi ke Rusia, ramai orang Islam. Ya, sebab dulu kerajaan Utsmaniyah kan, empire dia sampai ke sana, luas sekali. Mana negara yang tak ada? Di Iceland ada masjid. Di kutub tu ada masjid. Ya, jadi Nabi SAW, ya, dakwahnya tersebar luas. Ya, mengungguli ya seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, kalau dulu rasul hanya untuk kaum masing-masing. Ya, khususnya macam Bani Israel, untuk dia aja. Ya, tapi Islam berentasi sebadan, borderless world. Ya, di mana semuanya akan sampai. Apatah lagi di zaman sekarang banyaknya para ya pendakwah, NGO dan sebagainya. Tengok syekh-syekh daripada Timur Tengah itu. Ya, seperti Syekh Abdul Wahid Salam Bali, hafizahullah taala. Kemudian ada seorang syekh tu sehingga berjutaan umat Islam. Ya, ribuan masjid dia bina di Afrika. Sehingga sekali berdakwah masuk Islam semua. Contoh Syekh Abdul Rahman Green tu, hafizahullah taala, yang pergi berdakwah ke mana? Ke Filipina. Masuk sampai ke dalam-dalam. Jumpa orang asli satu kampung sekali Islam. Hebat tak? Hebat. Ya, maka orang seperti ini sungguh beruntung. Ya, asbab satu orang saja dapat hidayah di tangan mereka, menerusi mereka lebih baik daripada humrun na'am. Ya, maka hendaklah kita berdakwah. Ya, di mana ada kesempatan, ya, apatah lagi sekarang dakwah menerusi Facebook, dakwah menerusi YouTube. Ya, kita boleh bagi komen kat situ, komen. Ya, contoh ada traveller yang suka pergi ke seluruh dunia tu, dia cerita tentang kehebatan dia pergi di negara Islam. Dia kata apa? Ya, dia suka, di antara negara yang paling dia suka adalah negara Islam. Betul kan? Tu nama apa? Drew Brinsky tu. Merata pergi. Ya, dia Jews. Ya, Jews yang ortodok, tapi bagus. Dia dengan Islam tak musuh. Dia suka, di antara negara yang paling dia suka apa? Adalah negara Islam. Sebab apa? Negara Islam ni ada 3 ciri khas dia. Satu, iaitu selamat. Ya, environmentnya selamat. Yang kedua, sangat baik dalam perlayanan terhadap tetamu. Dan ketiga, memiliki sejarah yang hebat. Sejarah dulu, betul kan? Pergilah mana-mana penjajahan Islam, hebat. Ya, hasil daripada peninggalan sejarah kerajaan Islam. Sampailah ke Belgrade, sampai ke mana semua, Pittsburgh dan sebagainya, Rusia, ada kesan peninggalan Islam. Ya, Masya Allah, hebat tak? So, bila dia tulis begitu, apa yang patut kita buat? Kita masuk situ, kita komen. Letak ayat Quran. Ya, Al-Imran, ayat berapa? 60 lebih, yang tentang kata, ya ahlal kitab, macam mana sebenarnya yang ajak tu? Qul ta'alau ila kalimatin sawa'un. Baca Saudara Rahman, ingat tak? Ya ahlal kitab, Syakir ingat? Qul ya ahlal kitab, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita letak ayat tu kat dia sebab dia ahli kitab, dia tahu. Dan ayat ini adalah, oh ahli kitab, ya, oh people of books, ya, let's come together. Ya, dengan apa mengatakan there is no God except Allah Ta'ala, which we have to submit ourselves, full submission. Iaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Ya, jangan melakukan kesyirikan. Tu, ya, sampaikan. Kemudian tulis tu, I hope that one day you will be embrace Islam. Dan come up with the hadis to comply apa dia kata, negara Islam tu sangat baik pelayanan. Mangkana Allah, macam mana? Wa macam mana ayat, para siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Salah satu adalah fal yukrim dhaifa. Put in English. Asbab kita letak situ, ya, dia baca, dia akan baca. Asbab itu terbuka pintu hati dia. Itu akan jadi satu pendorong yang kuat pada dia. Ya, kita tulis perkataan yang baik. Ya, banyak tu dalam Facebook tu traveller yang selalu,
Ya, dia pergi merata dunia, dia akan cerita kehebatan Islam. Kita masuk situ. That's bola tangguh. Explain pada dia. The beauty of Islam. Nampak tak? The beauty of Islam. Masya Allah. Indah tak? Baik, mari. Ya. Al-Hashir. Ya, Al-Hashir adalah iaitu semua manusia dikumpulkan ya di bawah Nabi SAW. Ya, semua umat dikumpulkan di bawah Nabi SAW. Lihat bagaimana nanti di negeri akhirat. Semua umat akan datang pada Nabi SAW untuk memohon disegerakan syafaat. Pergi pada Nabi Adam AS. Nabi Adam AS ceritakan tentang kesalahannya. Ya, pergi kepada Nabi Nuh AS, begitu juga. Pergi kepada Nabi Ibrahim, begitu juga. Pergi kepada Nabi Musa AS, begitu juga. Pergi kepada Nabi Isa AS, begitu juga. Pergi kepada Nabi SAW, Nabi SAW tak tolak. Immediately Nabi SAW terus sujud kepada Allah. Allah perintahkan memuji-muji Allah. Ya, kemudian Nabi SAW Allah perintahkan irfa' ra'sa. Angkat, minta. Isfa' tu syafa'. Isfa' ra'sa dulu. Lepas tu wala dan tu syafa' tu minta. Isfa' tu syafa'. Minta, aku akan perkenankan. Maknanya apa? Minta syafaat. Tengok. Semua kaum itu datang pada Nabi SAW. Ya, dan Nabi SAW di dunia juga menghimpunkan seluruh umat manusia di atas satu kalimah. Apa kalimahnya? Kalimah tu tauhid. Maka Al-Hashir. Ya, dikumpulkan di bawah Nabi SAW. Ya, kemudian Al-Aqib. Ya, Allah menjadikannya sebagai penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahnya. La nabi ba'da. Ya, tidak ada lagi nabi soalnya sesudahnya. Jadi kalau ada orang datang mengatakan dia rasul, dia nabi, maka otomatik terbatal. Ya, barang siapa yang mengaku dia jadi nabi, dia jadi rasul, kafir otomatik kalau dia Islam. Dan sepanjang zaman berlaku ramai orang yang mengaku-ngaku jadi rasul jadian. Ya, yang peliknya ada orang ikut, tapi tak pelik. Sebab setiap ajaran kesesatan pasti ada orang yang ikut. Yang ikut tu ya, bukan orang bodoh-bodoh. Ramai orang cerdik. Sebab tu kita buat definisi. Orang cerdik ni bukan mesti ada degree, diploma, PhD, master, tak. Kerana ramai orang yang cerdik kelulusan dunia tapi dia jahil dalam urusan agama. Sehingga mereka ya terperangkap, terjerabak dalam kesesatan. Ikut ya. Contoh macam Ayah Pin tu. Masya Allah. Sekolah apa pun tidak. Ya, ada kerajaan langit lagi. Ya, yang ikut dia tu asisten dia. Dia orang yang ada kelulusan Al-Azhar, seorang wanita tu. Kelulusan Al-Azhar tu jurusan dia. Boleh jadi pengikut dia. Nampak tak? Jadi jangan tertipu. Ya, sebab itulah ya ilmu bila dia dapat menjaga pemiliknya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah. Ya. Dan berapa banyak orang yang memang belajar tinggi dalam jurusan agama akhirnya murtad. Ya, sama ada dia murtad jadi free thinker ataupun dia murtad pergi kepada agama lain. Berlaku tak? Berlaku. Yang akhirat di zaman Nabi SAW, ya ada di antara mereka yang murtad, betul kan? Asalnya dah beriman dengan Nabi SAW, kemudian murtad. Berlaku. Ya, ada yang murtad, kekal dia murtad. Ada yang murtad, kembali bertaubat. Tu jangan hairan. Dengan kelulusan, dengan ketinggian ilmu. Nanti dulu. Ya, sebab hidayah itu sangat mahal, dia milik Allah. Jadi Nabi SAW adalah penutup para rasul. Jadi tidak ada lagi rasul sesudahnya. Para siapa yang mendakwa-dakwi dia adalah rasul, ya maka itu adalah kekufuran, murtad daripada agama. Baik, terus hadis yang kedua. قال حدثنا محمد بن الطريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. Baik, hadis yang kedua di dalam bab ini adalah datang daripada jalan Huzaifah radhiyallahu an. Huzaifah al-Yamani radhiyallahu an. Aku telah bertemu Nabi SAW di beberapa jalan di Madinah. Lalu baginda SAW bersabda, aku ialah Muhammad, aku ialah Ahmad. Dia dah sebut dari penjelasan. Ya. Dan aku ialah Nabiur Rahmah. Digelar Nabiur Rahmah. Dan Nabiut Taubat. Aku ialah Al-Muqaffa, iaitu yang menjejaki. Aku ialah Al-Hashir, pengumpul. Sudah berlalu penjelasannya. Dan aku adalah Nabi Al-Malahim. Jadi di sini Nabi SAW ya ada 4 nama baru. Ya, tadi sudah berlalu 4 nama, sekarang 4 jadi 8. Iaitu ya Nabiur Rahmah. Ini yang kelima. Nabiut Taubah yang keenam. Ya, Al-Muqaffa yang ketujuh, Al-Malahim yang ke-8. Baik. Nabiur Rahmah, ini memang selalu disebut. Islam itu adalah ya untuk rahmat sekalian alam. Ya. Bagaimana menjadi Islam itu sebagai rahmat sekalian alam? Yang membawanya itu. Ya.
ada yang membawa. Siapa yang membawa? Nabi SAW. Sebab itu Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW itu tidak wa ma arsalna. Ya, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Apa maksud rahmat? Rahmat dan kasih sayang, betul kan? Di antara ciri khas ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam sama dengan seluruh yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, nama agamanya Islam. Cuma berbeza syariat. Ya, agama tetap sama. Sebab apa namanya agama Islam? Sebab Islam tu maknanya apa? Tunduk, patuh, taat. Ya. Definisinya apa? Istislamu lillahi bitauhid Huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. wal bara'atu minasyirki wa ahli. Asandun. Ya. Ni Islam itu adalah kamu berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri dari sudut apa? Ya, dengan ketaatan dalam mentauhidkan Allah. Ya, inqiyadu lahu bitta'ah. Ya. Iaitu inqiyad, tunduk, patuh. Ya, dalam beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan pada masa yang sama iaitu wal bara'atu minasyirki. Berlepas diri daripada kesyirikan dan sekutu-sekutu dia. Ini adalah prinsip yang pertama daripada diutuskan Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama. Diikuti kemudian Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh dan sebagainya. Sampailah Nabi SAW bawa benda yang sama, iaitu tersimpul dalam kalimah tauhid. Semua rasul membawa kalimah tauhid yang sama, iaitu la ilaha illallah. Yang keduanya adalah ikut rasul masing-masing. Ya, kalau ketika itu Nabi Nuh alaihissalam, iaitu Nuh adalah Rasulullah. Ya, kalau zaman Nabi Isa alaihissalam, Isa adalah Rasulullah. Zaman Nabi SAW, Muhammad Rasulullah. Itu dia. Ya, jadi agamanya sama. Sebab itulah Nabi SAW rahmat, begitu juga seluruh rasul, mereka juga membawa rahmat. Apa rahmat itu? Ya, yaitu mengajak supaya saling berkasih sayang. Sebab itu Allah Ta'ala di antara namanya yang sangat agung yang diulang-ulang di dalam awal surah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi SAW bukan datang membawa kesulitan, kepayahan, ketidakselesaan, huru-hara dan sebagainya, melawan arus tradisi, dan sebagainya. Tak, Nabi SAW membawa kembali put back on track, on the right track, ketika mana manusia berada dalam jurang kehancuran. Sebab itu agama Islam adalah agama kasih sayang. Cuba tengok ajaran Islam. Dilarang tidak bertegur siapa melebihi 3 hari. Tu, mana ada ajaran lain ajar begitu. 3 hari tak bertegur. Sebab apa? Bergaduh. Bergaduh dengan jiran, tak nak tegur orang. Bergaduh dengan kawan di pejabat, tak nak tegur. Nabi SAW kena pecahkan tembok, lawan. Kalau dia tak tegur kamu, kamu kena tegur. Walaupun yang salah dia. Dia nampak? 3 hari tak boleh. Islam tengok bukan hanya kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang terhadap alam sekitar, kasih sayang terhadap haiwan dan berbagai-nya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, itu saya ringkas. Yang kedua adalah Nabi Taubah. Mengajak manusia untuk bertaubat. Sebab manusia sifatnya adalah melakukan kesalahan. Maka jalan untuk dihapuskan kesalahan cukup dengan bertaubat. Tak sama dengan ajaran Kristian tu yang diubah. Dikenali ajaran mereka iaitu pengampunan dosa oleh para padri mereka, pendeta. Pada padri itu pun bersalah juga, berdosa. Jadi nak minta ampun pada siapa pula? Itu kebatilan mereka. Manusia mana boleh mengampunkan dosa yang menjadi hak Allah Ta'ala. Dia boleh ampunkan dosa orang kepadanya. Itu boleh. Sebab itu Allah bagi tugas kepada dia. Sebab itu Allah suruh kita jadi seorang yang pengampun, pemaaf. Sebab itu Nabi SAW disebut dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum. Sabi Rahman baca. Laqad ja'akum rasulun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tu kan disebut Ar-Rauf. Ar-Rauf Ar-Rahim. Masya Allah. Nabi SAW mengajar kita untuk sentiasa beristighfar. Dalam satu hari sekurang-kurangnya 70 kali sampai 100 kali. Tak mampu yang itu Nabi SAW bagi yang mudah sekali, iaitu Sayyidul Istighfar. Baca sekali sudah. Allahumma anta rabbi. Baca.
لا يغفر الذنوب إلا أنت. As-sabta. Sebab itulah Nabi SAW ingatkan kita, manusia ni banyak buat dosa. Ya, tak ada satu manusia pun yang lepas maksum. Ya, walaupun di keramaian nampak dia soleh, baik dia, tapi belum tentu. Ketika dia bersendirian, barangkali dia melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Nabi SAW sebut, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'i at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah sentiasa bertaubat pada Allah. Jadi Allah istimewakan umat Nabi SAW dengan taubat. Sehingga dosa-dosanya masa lalu Allah ampunkan. Dulu masa muda tak solat, tak puasa, dedah aurat, ya, tak jaga tak jaga amanah yang diberikan, macam-macam lah yang dia buat. Tapi bila dia insaf, bila menyesal, dia bertaubat, Allah hapuskan seluruhnya. Macam pemadam tu, pemadam kita tulis atas kertas pakai pensel tu, sekali dia rap je habis. Tiba-tiba datang balik, tulis lagi, dia datang lagi, dia rap lagi. Macam ibarat ombak yang memukul pantai, betul kan? Kita tulis-tulis kat tepi pantai, ombak datang, sapu, habis dia. Buat lagi, sapu, habis dia. Mana Allah Ta'ala tak pernah jemu untuk mengampuni dosa dia. Walaupun setiap kali dia bertobat, dia maksiat. Bertobat, maksiat. Bertobat, maksiat. Luas tak pengampunan Allah? Luas. Maka Nabi SAW datang mengajar bahawa Allah Ta'ala dia maha penerima taubat. Sebab tu dalam Quran disebut, Allah bagi khabar gembira, bagi hope, harapan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 atau 57. Katakanlah wahai hamba-hambaku, ya, terhadap diri masing-masing yang melampaui batas. Allah sifatkan kita dia hamba yang melampaui batas. Ya, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Allah tu maha luas rahmatnya. Ya. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kamu. Ya, seluruh dosa. Dalam hadis, dalam ayat lain, satu yang tak dihapuskan, iaitu syirkun akbar. Tapi Allah ampunkan juga kalau dia bertaubat. Dan Allah sebut wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dia maha pengampun dan maha rahim. Tengok. Ya, Allah Ta'ala dia maha menerima taubat. Dan Nabi SAW datang mengajar kita dalam bab ini. Kemudian yang ketiga adalah al-muqaffa, yakni yang menjejaki. Apa makna menjejaki? Iaitu Rasul yang berjalan di atas jejak Rasul-Rasul sebelumnya. Tak ada beza, semuanya sama. Ya, ajakannya sama, iaitu mentauhidkan Allah, berlepas diri daripada kesyirikan, berbuat baik sesama manusia. Itu semuanya tak ada beza langsung. Yang beza sedikit di mana? Tentang syariat. Betul kan? Kalau kita buat salah, bertaubat. Kalau orang-orang Yahudi di kalangan mereka buat salah, buat apa? Taubat dia macam mana? Orang Yahudi bertaubat, bunuh diri, kena bunuh diri. Tu dia. Ya. Betul ke? Betul lah dia. Betul lah dia. Ingat nanti, ingat satu kisah tu, mereka membunuh diri. Dan ada satu kisah. Kisah apa tu? Nabi Musa AS. Samiri buat batu. Melakukan syirik. Betul kan? Itu kisah dalam Quran, nanti nak cek. Dan hadis nak kena cek. Ingat-ingat lupa. Itu KIV dulu. Ya, tapi rasa-rasa pernah melihat dan membaca bab itu. Ya. Ada? Surah Al-Baqarah. Sebenarnya cari ayat tu. Apa Sulaim? Cuba ingat. Tak ingat? Tak apalah. Dalam surah Al-Baqarah Dalam surah Al-Baqarah. Itu tentang kisah tentang bagaimana mereka diperintahkan untuk membunuh diri masing-masing. Tu. Ya, untuk mendapat pengampunan. Sebab apa? Kejahatannya adalah cepat sekali berpaling. Nabi Musa AS pergi Bukit Tursina bermunajat, dia Samiri pula, kreatif dia, buat inovasi dalam usaha agama. Ya, buat patung. Yang menakjubkan patung tu boleh cakap pula. Tu, Allah uji. Nampak tak? Ya. Bunyi, dia keluar bunyi lah. Ya, kemudian ya, Nabi SAW adalah iaitu Nabiul Malahim, iaitu Nabi perang. Malahim, perang. Ya. Perang tu maksudnya Nabi SAW yang terlibat dalam ekspedisi peperangan. Ya, agama ni kemuncaknya ditegakkan dengan pedang. Bila dah tak boleh lagi, kebal dengan ajakan dakwah. Ya. Itu makruh, bukannya Nabi SAW saja yang bawa syariat perang. Perang dah berlaku.
Memang sejak manusia ni dia mula berkelahi, bergaduh, membunuh. Bila ada pemerintahan, ya, dia nak luaskan empayar negara dia, maka dia dapat menerusi peperangan. Jadi peperangan tu memang benda yang dah memang diiktiraf di dunia. Kecuali di zaman sekarang, ya, dah ada undang-undang antarabangsa, itu pun dilanggar. Macam mereka tu, ya, mentang-mentang dia kuasa besar, dia bully negara-negara, khusus negara Islam. Dan memang orang-orang kafir sangat memusuhi negara Islam, sebab negara Islam sangat kaya. Negara Islam, orang-orangnya bertauhid. Walaupun tauhid mereka melakukan maksiat, tetap mereka akan dengki, akan musuhi. Betul kan? Quran sebut apa? Walan tardah. Sambung surah. Walan tardah ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Baik, tengok. Allah ingatkan kita orang Islam. Ingat. Jangan kamu lalai, jangan kamu lupa. Jangan jadi geng pula. Al-wala wal-bara tu kamu berikan pada mereka, orang Yahudi dan Nasara. Dilarang. Sebab Yahudi dan Nasara ni takkan reda pada kamu. Cari hidup kamu, cari hidup Islam. Ya, kamu berhukum dengan hukum Islam. Ya, muamalah Islam. Ya, kecuali kamu ikut jalan mereka, cara mereka itu beragama. Ya, maka ini peringatan keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam dia datang, ya, cuma Islam ni datang memperbetulkan konsep dan prinsip dalam peperangan. Betul kan? Luar biasa ni. Dan perang ni diperintahkan oleh Allah bertingkat-tingkat. Bukan terus diisytiharkan perang. Tak. Mula-mula bertahan, bersabar dengan kejahatan orang kafir musyrikin ketika berada di bumi Mekah. Pada orang kafir tu, apa yang dia tak buat? Tak boleh seksa Nabi SAW. Ya, tak boleh nak, ya, mengganggu Nabi SAW secara fizikal. Sebab apa? Masih ada Abu Talib. Dia segan. Sebab Abu Talib pembesar kaum kafir musyrikin. Di antara mereka itu yang dihormati. Ya. Apa yang mereka buat? Ya. Mereka seksa para sahabat Nabi SAW. Ya, mereka seksa Bilal radhiyallahu an. Ya, mereka seksa keluarga Yasir radhiyallahu an sehingga syahid. Ya. Pasangan suami isteri, Yasir dan isterinya Sumayyah radhiyallahu anhuma. Masya-Allah. Sehingga Nabi SAW ketika itu, ya, apa yang dilakukan Nabi SAW tidaklah berdoa kepada Allah turun azab ke apa-apa, atau dia lumpuhkanlah kedua tangan. Yang menyiksa itu Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Jahal ataupun Umayyah bin Khalaf. Ya, di antara tu nanti cross check balik. Ya. Padahal Nabi SAW boleh saja angkat tangan. Menunjukkan apa? Nabi SAW tidak berbuat kecuali diperintahkan oleh Allah. Kalau guna akal kita, munasabah, betul kan? Seksa orang tu. Padahal Nabi SAW doa sangat mustajab, angkat saja, pasti mustajab. Tapi Nabi SAW tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memohon azab. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Ini sebagai tarbiyah terhadap para sahabat. Pintu syurga terbuka luas untuk kamu. Apa kata Nabi SAW? Ya, sabran alu Yasir inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, syurga sedang menanti kamu. Kalau kita, apa kita jawab? Diuji masuk penjara bagai, kau bolehlah sabar-sabar, kau tak tahu aku berpenjara. Salah apa pun tidak masuk penjara. Ya, laknat punya tukar penjara. Suruh dia lagi. Ya, aku tuntut kau di hari akhirat nanti kalau aku zalim. Ni bukan caranya, cara Nabi SAW, bukan cara salah. Ya, apa yang mereka terima itu accept the reality, navigate accordingly. Itu prinsip. Terima tuan yang reda, itu ujian Allah. Ada banyak hikmah kamu masuk dalam penjara. Dan memang masuk penjara itu ada hikmah. Satu, Allah telah uji iman kamu, dapat menghadapinya. Yang kedua, Allah istirahatkan kamu sementara. Berapa ramai ulama yang di penjara, mereka dapat membuatkan manusia dalam penjara itu bertaubat kepada Allah. Yang sebelumnya tak pernah didirikan solat berjamaah, para imam inilah yang mendidik mereka. Dan akhirnya ada di antara mereka itu yang kafir, Yahudi, Nasara, masuk Islam. Dan yang lebih besar daripada itu adalah mereka dapat melahirkan pelbagai kitab-kitab yang sangat berkualiti. Tak ada orang yang tidak berhajat di zaman sekarang. Banyak tak ulama seperti itu? Ramai, kebanyakan ulama kitab-kitab mereka di antara mereka yang dipenjara. Yang terdekat seperti Buya Hamka rahimahullah dapat menyiapkan tafsir dia. Ya, yang di setiap rumah, ya, kebanyakannya pasti memiliki kitab itu. Ya, sebab dia bahasa kita bahasa yang indah, enak sastranya. Sebab Hamka tu orang Sumatera, bahasa Sumatera Melayunya dekat dengan bahasa Melayu kita. Tapi kalau orang Jawa yang tulis, jauh. Ya, sebab banyak bahasa Jawa. Ya, Masya Allah. Indah tak? Duduk dalam penjara. Tapi bukan kita nak minta masuk penjara, tak.
Sebab bukan semua orang boleh diuji dengan penjara. Ada yang diuji dalam penjara, akhirnya undur, gugur, futur dan sebagainya. Waliyazbillah. Baik, kembali. Ya. Jadi Nabi SAW kemuncak saja, kemudian Allah perintahkan jihad bertahan. Defensif. Ya, bila serang baru boleh lawan. Kemudian kemuncaknya adalah apa? Iaitu menyerang. Tapi nak menyerang pun ada syarat. Ya, mula-mula sebelum nak berperang buat apa dulu? Seruan dakwah dulu, ajak pada Islam. Degil, barulah berperang. Kalau orang-orang selain daripada cari Islam, tak ada signal, tak ada apa, tiba-tiba serang aja. Betul kan? Tak ada nak beritahu, nak serang apa tidak. Kemudian serangan mereka itu, perbuatan mereka sangat sadis. Semua dibunuh. Ya, bukan saja dibunuh. Ya, orang yang ikut dalam terlibat peperangan itu. Orang tua, ibu, nenek, bayi yang ada dalam perut. Ya, bukan setakat itu binatang habis dibunuh. Bukan setakat itu rumah habis dibakar. Bukan setakat itu kita habis dibuang. Ya, seperti yang dilakukan oleh Mongol, begitu juga yang dilakukan oleh yang datang kemudiannya. Tapi Islam tidak boleh membunuh wanita kecuali dia ikut berperang, dia tu jadi tentera baru boleh. Ya. Ingat ketika mana siapa salah seorang sahabat Nabi SAW dalam peperangan yang ada Hindun tu? Abu Dujana. Ya, Abu Dujana radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud. Ya, ketika pedang itu Nabi SAW berikan pada dia. Ya, dia berperang dengan sungguh hebat. Sehingga bengkok pedang. Tiba-tiba satu kali tu dia nak membunuh seseorang, terdengar suara wanita. Letak balik pedang, tak jadi. Padahal perempuan tu berlawan dengan dia. Itu Hindun radhiyallahu anha sebelum masuk Islam. Masya-Allah. Hebat tak akhlak peperangan orang Islam ni? Dia ajar oleh siapa? Nabi SAW. Tak boleh bila lalu sungai diracun, letak racun supaya tentera tu nanti musuh minum mati. Tak. Ya, masya-Allah. Luar biasa. Tapi orang kafir semua undang tu jadi tidak ada undang langsung. Ya. Dia apa? Dia keadaan dia bertelamat menghalalkan cara. Ya. And justify the means. Ya. Bertelamat. Jadi dia guna cara macam-macam. Cara yang sadis. Ya, guna bom kimia. Ya, guna bom nuklear sampai habis Jepun tu. Ya, cacat orang-orangnya. Islam tak guna keadaan tu. Ya, gentleman peperangan dia face to face. Ya. Kalau tak silap tengok kita baca tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dia berperang, Raja Richard tu sakit. Dia menyamar jadi doktor. Dia menyamar masuk kemah. Dia ubat Raja Richard tu sampai sembuh baru kita lawan. Kalau lah dia boleh masuk tu dia boleh bunuh lah, letak racun tu kan. Macam wanita Yahudi tu nak racun Nabi SAW. Letak racun di tangan di kambing tu. Islam hebat. Sebab tu bila orang kaji tentang Islam, dia masuk Islam. Ya. Dia kaji, dia cari kebenaran, akhirnya masuk Islam. Macam setengah-setengah traveller tu. Asal kafir dia, Kristian, Jews, merata, dia tengok the beauty of Islam, akhirnya masuk Islam dia. Ya, dan dia cerita ya bagaimana perjalanan dia ke negara-negara Islam. Sebab apa? Sebab hospitality orang Islam ni menakjubkan. Akhlaknya. Ya, perempuan dijaga, tak boleh. Kalau tengok, ada kan orang traveller perempuan solo, orang kafir. Berani dia. Orang tanya dia pergi dengan Islam, tak takut ke? Tak takut ke? Ya, sebab dalam kepala dia doktrin orang Islam ni ISIS, ganas. Menangkap wanita bagai-bagai. Cuba lihat banyak kan yang baru ni yang kisah wartawan ke apa yang daripada France tu pergi ke Afghanistan tu kan, kena tangkap oleh istilahnya Taliban. Balik-balik lepas masuk Islam dia. Turun kat terbang. Yang asalnya Presiden France nak buat ucapan tak jadi. Sebab apa dia masuk Islam? Sekejap lagi dia cerita tentang Islam, the beauty of Islam, masuk pula rakyat Perancis. Dan memang pun ramai rakyat Perancis masuk Islam. Nampak tak? Macam mana kalau kata Islam tu huduh, jahat, ekstrim, cannibal, perempuan tu boleh selamat? Sebab Islam larang perzinaan. Tangkap dia wanita kafir macam mana pun, lelaki dia tak akan berani mengapa-apakan dia. Sebab apa? Islam larang tu. Tapi cuba perempuan Islam ditangkap oleh orang kafir, apa yang dia tak buat? Dia jadi sex slave dan sebagainya. Islam sangat jaga. Sebab tu mana-mana dia pergi negara umat Islam, ya, orang Islam pasti akan layan dia yang terbaik. Bagi makan percuma, ajak ke rumah, terutamanya orang Arab, betul kan? Jangan kau Arab, orang Melayu punya tu juga baik dia. Ya. Tu. Okay, where are you from? Okay, sit down together with me. I will order for you. Yeah, I will serve you as our guest, special guest, because kena explain, because Islam teach us like this. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tu hebat Islam. Sebab tu akhlak ni nombor satu dia. Very highly impact, immediate result. Tapi kalau akhlak buruk, ya, orang tu datang, kita ambil kesempatan menipu dia, dia mencuri pula benda dia, ini buruk. Tapi yang buruknya bukan Islam tu. Ni orang Islam. Sebab tu kata salah seorang ulama, dia kata apa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam tu ditutup keindahan oleh orang Islam.
Kemudian dia berkata, bila aku pergi ke barat, aku lihat Islam ada di barat. Tapi bila aku pulang ke negaraku Islam, tidak ada Islam di negaraku. Apa maknanya? Amalan-amalan Islam tu yang lahiriah terkakis di negara Islam. Pengotor, penipu, pecah amanah, rasuah, ya, menindas. Tapi bila pergi ke negara orang kafir, environment clean, very highly disciplined. Memang betul. Rata-rata negara Eropah tu macam tu kalau kita pergi. Ya. Contoh di satu negara. Ya, pertama kali sampai nak cross jalan. Di jalan dia tu ada zebra crossing. Biasa nak berjalan kaki kan ada zebra crossing, lain putih tu, putih hitam. Ada traffic light. Tiba-tiba bila sampai ke zebra crossing tu, automatik kereta berhenti semua. Apa sahaja kereta berhenti? Kita jadi jakun pula. Sebab tak sama dengan negara kita. Negara kita ya, jangankan ada zebra crossing, kena ada traffic light lagi. Walaupun traffic light tu dah hijau, nanti jangan kau cross. Jap lagi dia kereta laju menonong je. Tak tengok pun merah tu. Ya, dia pakai langgar je. Mentang-mentang kita duduk seorang je tepi traffic light nak cross, dia peduli apa? Tapi ni pengalaman, ya, iaitu di negara Jerman. Masya-Allah. Pertama kali kita landed, kita pergi nak cross. Kenapa kereta semua berhenti? Bukan kita je orang. Rupanya dia hormat berjalan kaki. Dia tahu undang-undang zebra crossing tu. Ya, walaupun tanpa traffic light, kena berhenti, bagi jalan untuk orang berjalan kaki. Itu akhlak Islam. Ya. Luar biasa tak? Luar biasa. Ya, masya-Allah. Jadi kena ada negara Islam, semuanya mesti menunjukkan akhlak yang menakjubkan. Baik. Ya, ini adalah hadis yang kedua. Ya, selesai kan? Ada lagi hadisnya? Satu lagi, baik. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن رزق عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن رزق عن حذيفة. Baik, hadis yang terakhir ini sama dengan hadis yang ke-367, iaitu ya cuma daripada jalan yang redaksi yang semakna. Ya, dari jalan yang lain iaitu daripada Huzaifah dari Nabi SAW semakna, iaitu menjelaskan tentang Nabiur Rahmah, Nabiur Taubah, ya, Al-Muqaffi dan Al-Malahim. Baik, ya, sungguh ini adalah satu perkara yang menjelaskan tentang nama Nabi SAW, nama-nama yang sangat indah, bukan hanya pada nama, tapi pada amalan, pada praktik, pada akhlak Nabi SAW. Terserah semua nama-nama ini di lapangan, di realiti. Kita terbalik pula. Nama kita cantik, bagus. Ya, nama apa yang bagus nama kita? Ahmad Syakir. Syukur dia. Tapi asyik mengeluh je. Itu tak kena, ini tak kena, cukup, itu tidak. Nama Mustaqim. Contohlah nama Mustaqim. Ya, tapi sentiasa asyik melencong je. Tak ikut jalan yang lurus. Nampak tak? Tak sama. Tengok nama para sahabat Nabi SAW, nama mereka selaras dengan perangai mereka. Betul kan? Masya Allah. Umar radhiyallahu an tu, ya, digelar sebagai apa? Al-Faruq, pembeda di antara kebatilan dan kebenaran. Tegas dalam agama. Ya, Uthman radhiyallahu an, pemilik dua cahaya. Iaitu apa? Dua anak Nabi SAW jadi isterinya. Seorang yang lembut. Ya, very good in term of muamalah dan sebagainya. Dan semua para sahabat Nabi SAW, ya, penampilannya, namanya sesuai dengan orangnya. Sebab itu berhati-hati bagi nama pada anak. Sebab nama itu mencerminkan kepribadian, ada impact dia. Jangan bagi nama yang bukan-bukan. Ya, digabung nama isteri suami, ya, dapat satu nama. Ada mana? Amnu. Amni itu aman. Ya, alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika humul amnu. Amnu itu aman. Amin. Baik. Ya, jadi gabung-gabung nama. Orang sekarang lagi pelik lagi. Ya, moden sangatlah konon. Nama sampai 4 nama. 1, 2, 3, 4. Akhirnya panggil Mat je. Ahmad Alex. Apa? Ahmad Alex. Ahmad Alex. Macam-macam nama. Ada dulu, ingat masa belajar dulu, ada seorang kawan dia, nama dia Muhammad Malaysia. Pelik-peliknya nama. Ya. Sampai letak benda-benda yang tak ada faedah je. Ya, letak nama yang paling aula, nama yang ada makna. Nama yang terbaik adalah tentu mencontohi nama orang-orang soleh, nama para sahabat, nama isteri-isteri Nabi SAW. Tentu nama Nabi SAW kalau anak lelaki, letak Ahmad atau Muhammad di depan. Yang kedua, follow nama apa? Nama ataupun nama-nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah. Dimulakan dengan Abdul. Ya, Abdul Muhaimin,
Abdul Rahman, Abdul Rahim, dan macam-macam. Ini jangan asal pilih je. Kemudian dah register dah. Ya, sampai nama, ya nama-nama yang tak sepatutnya seperti nama Nur Muhammad. Kalau Muhammad Nur tak apa. Ni Nur Muhammad. Tengok-tengok hadis, cek-cek, itu adalah maudhu semuanya. Ya. Tu yang mengandungi akidah yang sesat, batiniah. Dia pergi ke situ. Jadi teliti. Ya. Nabi SAW bagi nama, tengok. Ya, kalau nak nama Muhammad, mesti di depan dia tu, bukan di belakang dia. Muhammad apa? Muhammad Farid ke? Ya, Muhammad Fauzan ke? Tu semua bagus-bagus. Ini tak, dia pergi letak depan Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad tu akidah yang sesat. Ya, dimiliki selalu dipahami dengan apa? Prinsipnya. Alam ni tak akan tercipta kecuali disebabkan oleh Nur Muhammad. Ya, padahal Nabi SAW sebut, dunia diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, sebagaimana kehendak Allah. Dan manusia itu diciptakan daripada tanah, bukan daripada nur. Yang dicipta daripada nur ni malaikat. Dia pergi letak pada Nabi SAW. Ini kan kebatilan di atas kebatilan. Masya Allah. Dia teliti, berhati-hati. Kadang-kadang dilakabkan, dinasabkan. Itu gelaran dia bagi nama. Ya, bukan ada makna. Nama negeri. Ya, nama negeri. Padahal itu adalah gelaran. Ulama dulu, nama tu gelaran bagi dia. Ya, nama tempat. Jadi nama tempat tu biar nama tempat tu gelaran kita. Contohnya, ya, contohnya Rumaisa Al-Merwi. Al-Merwi itu nama tempat Meru. Dia letak nama dia Al-Merwi. Al-Merwi. Padahal itu kampung. Kampung bagi nama kau apa? Bagi nama-nama tu yang kita faham, ada sejarahnya. Bagi nama para sahabat Nabi SAW. Ya, contoh bagi nama. Kenapa ayah bagi nama kamu contohnya Ahmad Syakir umpamanya? Sebab membaca biografi seorang ulama hebat di Mesir, ulama hadis, Syekh Ahmad Syakir, ya, yang mentakhrij, iaitu Musnad Imam Ahmad, kitab Ar-Risalah dan berbagai lagi kitab yang sangat bermanfaat. Jadi ada sejarah. Kenapa nama kamu Mustaqim, Ahmad Mustaqim? Sebab nama kamu sentiasa disebut dalam surah Fatihah setiap hari oleh jutaan manusia seluruh dunia, supaya Al-Mustaqim tu kamu sentiasa berjalan di atas As-Sirat Al-Mustaqim. Ada sebab. Ya, kenapa nama kamu Sofi Rahman, ya, Ahmad Sofi Rahman? Sebab mengambil nama daripada ulama yang mengarang kitab tentang sirah Nabi SAW, Ar-Rahiqul Makhtum, pemenang. Itu Sofi Rahman itu Al-Mubarakfuri. Ni Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, yang juga telah mentahqiq, ya, tafsir Ibnu Katsir dan banyak lagi kitab-kitab, kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ulama di zaman kita dah meninggal, rahimahullah. Tu. Kalau yang tadi Syekh Sofiur Rahman, bukan, yang tu Syekh Allah Al-Mubarakfuri, tu nama apa dia? Sofiur Rahman juga. Bukan. Dia Al-Mubarakfuri sama. Tempat Mubarakfuri itu tempat. Nama tempat di India. Tu pengarang Tuhfatul Ahwazi, syarah atas Sunan At-Tirmizi. Ya. Masya-Allah. Jadi ada sebab. Ya. Kenapa namanya Raihana? Sebab apa? Tak tahu. Ada hadis tentang wangi-wangian tu. Dan juga salah seorang ada kaitan dengan Nabi SAW, macam mana Raihana? Tu. Contoh. Kenapa nama Rufaidah? Sebab Rufaidah tu adalah nurse jururawat Islam yang pertama dalam sejarah Islam. Di dalam peperangan dia ketua jururawat. Dalam peperangan apa? Peperangan yang ambil panah apa semua tu, orang luka-luka. Ni peperangan apa? Uhud. Bukan Uhud, bukan. Dia ada peperangan lain. Nanti cek, kena tahu. Jadi ada sejarah. Kenapa nama Rumaisa? Nama Rumaisa nama untuk siapa? Ummu Sulaim. Ummu Salamah ke Ummu Sulaim? Ummu Sulaim radhiyallahu an. Siapa Ummu Sulaim tu? Ummu Sulaim siapa? Ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang suaminya yang kedua adalah Talhah bin Ubaidillah. Ya. Yang Nabi SAW sebut pemanah hebat, ahli syurga. Masya Allah. Ada sebab. Bukan pakai bagi je. Ya. Tu. Nama Maryam. Siapa nama Maryam? Aisyarah. Ada sebab. Sebab menjadi wanita ibu seperti nanti ibunya Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Jadi jangan asal bagi nama. Ni bagi nama langsung sejarah apa pun tak ada. Macam mana nak bagi pada anak besok cerita kenapa ayah pilih nama kamu ni? Ya. Tak ada sejarah. Ya, tak ada satu yang boleh dibanggakan. Mana tak ada satu sunnah yang boleh dicontohkan. Ini penting.
Ya, jangan bagi asal nama je. Seronok sedap pada lisan tapi tiada makna yang memiliki sejarah. Masya Allah. Baik, itu sedikit sebanyaklah tentang nama. Sebab tu nak bagi nama anak ni penting. Kalau dah tersilap bagi nama contohnya, tengok-tengok maknanya terlalu berbeza. Ya, pergi Jabatan Pendaftaran, tukar segera. Ganti nama baru, boleh. Bukan payah pun, mudah sekali tukar nama yang terbaik. Ya, kena bayar RM50 je dekat JPN. Kalau di bawah Ya. tahun. Di bawah beberapa tahun. Jadi tukar, jangan kekalkan nama itu. Ada nama orang maksudnya dia tentang contoh macam Wati. Wati tu apa tahu? Ya, Rosmawati, ujung Wati kan? Dalam bab fiqh kita akan belajar bab munakahat. Wati syubhah, iaitu perhubungan lelaki perempuan yang syubhah. Wati itu adalah perhubungan benda tu. Wati itu sebab bahasa Melayu, tapi cuba tulis ke Arab. Orang kita bahasa Arab, bila masuk dalam bahasa Melayu dia tak jadi Arab dah. Ya, tak ada orang panggil Abdul kan? Salah tu alif. Kalau ikut huruf Arab apa? Ain badal, hamba, ab. Tapi dah jadi lahjah kita, tak ada masalah lah sebab sebutan kita macam tu. Kalau nak ikut huruf, makhraj huruf ha tu Muhammad, tak boleh sebut Muhammad. Itu ha simpul tu. Kena jadi ha pedas tu. Ha Muhammad. Tapi dah bahasa lahjah kita maka itu dibenarkan. Sebab tak maksudnya ke situ. Tu kan sebab bahasa kita, lurah kita tu lurah Melayu. Tapi kalau kita baca Quran, baca hadis, mesti pergi ke teks asli. Tapi nama sulit. Ya macam Ali. Takkan nama Ali alif lam ya. Tak, ain lam ya, Ali. Kalau panggil Ali tu kan berat di lisan Melayu ni. Kalau orang kata tabiat ni gua dia panggil Ali ya. Susah. Masya-Allah. Ali. Apa susah tu. Tapi itu adalah ada perkara-perkara yang jadi uruf dah kebiasaan. Baik, selesai sudah hal yang berkaitan dengan iaitu nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa nama ni dalam hadis ni? Berapa? Berapa nama Rasulullah tadi? 8 dah pula. Apa yang pertama? Bukan, mula-mula hadis pertama Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir. Bukan Al-Hash. Al-Hash tu nama surah. Al-Hashir. Okey, 4. Yang kelima? Nabi Rahmah. Nabi Taubah. Al-Muqaffa. Lagi? Al-Malahim. Bukan Al-Mahim. Nabi Al-Malahim. Jadi ingat, nama Nabi SAW ada 8. Al-Aqib. 2, 4, 5, 9 semuanya. Yang itu tak ada bagi nama yang tu. Jangan lupa pandai. Satu lagi kaedah, ingat. Kaedah. Jangan sekali-kali kita memberi nama yang tak diberi nama oleh Nabi SAW. Yang tak diberi nama dalam Quran. Dalam Quran, Allah bagi nama Nabi SAW Ahmad. Baca surah tu. Bukan yang tu. Itu nama Muhammad, ni nama Ahmad. Surah As-Saff, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Tengok ni. Ketika Nabi Isa AS mengkhabarkan kepada kaumnya Ahlul Kitab, akan datang selepas aku nanti seorang Rasul namanya min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kalau buka kitab Taurat, nama tu ditulis Ahmad. Di dalam bahasa Arab Muhammad. Sama. Jadi ada nama tu. Ya, dalam teks asal. Tapi datang Yahudi dia pergi tukar. Ya, dia pergi tukar, dia Paracelos lah, Parakletos lah, istilah-istilah bahasa Yunani ataupun Aramaik. Tapi kalau teks asalnya Ahmad. Tu. Jadi di sini ada beberapa peringatan penting. Jangan kita melampaui batas dengan memberi nama Nabi SAW yang tak Nabi SAW tak sebutkan. Dan Allah tak sebutkan dalam Quran. Apa contohnya? Ada di antara mereka menyebutkan apa? Nama Nabi SAW itu seperti Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zuhir, Al-Batin. Ya. Yang nama-nama itu adalah nama Allah SWT, bukan nama Nabi SAW. Sebab itu mereka, konsep mereka kata apa? Nabi yang mengetahui tentang Al-Lawhul Mahfuz. Nabi yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Ini semuanya adalah kebatilan, hulu yang dilarang.
Ya, berhenti, jangan memandai dalam urusan ini adalah urusan tauqifi. Ya, ada dalil. Ya, jangan kita pergi pandai-pandai. Begitu juga ya tentang hal yang berkaitan dengan Allah Taala. Ya, tak boleh kata Allah ini adalah ya designer terhebat dunia. Dia bagi nama designer kepada Allah. Ataupun arkitek terhebat. Ni, ya, mana dia dapat ni? Ya, kalau itulah nama Allah, pasti Allah dah namakannya. Ini bahaya. Sebab apa? Berkata sesuatu yang dia tidak mengetahuinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa besar. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya-Allah panjang umur, malam ni kita akan masuk bab yang ke-53. Ya, bab yang ke-53. Kerana apa? Bab yang ke-52 kita telah menjelaskannya. Ya, sebelum ini kerana ada kaitan dengan bab yang sebelumnya. Kita gabungkan sekali. Jadi malam ini insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-53 tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Segala kebaikan semuanya adalah milik Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kekurangan kesilapan semoga Allah Taala mengampuni dan memperbaiki lisan dan apa yang kita keluarkan sebutkan. Semoga Allah Taala menghimpunkan kita nanti di dalam syurga Firdaus bersama dengan pengarang kitab ini Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.